Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahid bin Muhammad Zubir bernombor metrik A169503 akan menerangkan mengenai tajuk cara-cara mengatasi sifat ananiah. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya untuk menerangkan sedikit mengenai sifat ananiah ini. Sifat ananiah ni merupakan antara sifat mazmumah, dan ananiah ini bermaksud seseorang yang taksub dengan pendirian serta pandangannya sendiri tanpa mengambil kira pandangan orang lain. Justru itu, terdapat beberapa kepentingan mengapa kita perlu mengatasi sifat ananiah ini. Yang pertama, daripada aspek individu, yang mana jika kita atasi sifat ananiah ini dapat melahirkan individu ataupun insan yang mempunyai pemikiran yang progresif. Bagaimana boleh mendapat pemikiran yang progresif? Kerana apabila beliau terbuka untuk mendengar idea daripada orang lain ataupun mendengar pandangan daripada orang lain, beliau mendapat satu ilmu yang baharu dalam kehidupannya. Tidaklah seperti sebelum ini yang mana asyik berfikir mengenai satu perkara tanpa memikirkan idea-idea daripada orang lain. Seterusnya, daripada aspek masyarakat, sebuah masyarakat itu dapat membina sebuah komuniti yang aman dan sejahtera apabila sifat ananiah ini dijauhkan daripada sebuah komuniti tersebut. Hal ini kerana masyarakat tersebut sentiasa bertolak ansur dalam segala urusan kehidupan mereka. Akhir sekali, daripada aspek negara, pastinya sangat penting untuk kita mengelakkan daripada mengamalkan sifat ananiah ini. Sebagai seorang pemimpin negara, pastinya akan berlaku kerjasama antara pelbagai pihak dan institusi daripada luar dan dalam negara. Oleh itu, apabila mengadakan kerjasama, pasti akan ada perbincangan yang mana perbincangan tersebut memberikan kelebihan kepada pihak masing-masing. Jadi sebagai seorang pemimpin, apabila sifat ananiah tidak wujud dalam diri, seharusnya pandai untuk bertolak ansur dan sentiasa terbuka untuk menerima pandangan daripada orang lain. Malah mungkin wujud sesetengah situasi dalam negara yang memerlukan pandangan daripada orang sekeliling sebelum seseorang pemimpin itu membuat suatu keputusan yang besar. Sebagai contoh, isu COVID-19 pada ketika ini. Hal ini kerana untuk memastikan setiap keputusan yang dilakukan ataupun keputusan yang telah diputuskan akan mendapat kebaikan kepada rakyat dan juga negara. Antara cara-cara untuk mengatasi sifat ananiah ini, yang pertama, memupuk sikap isar dalam diri. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat keluaran tahun 2007, isar membawa maksud mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk orang lain. Dalam erti kata lain, seorang yang berjiwa pemurah yang sentiasa menginginkan kebaikan bagi orang lain. Sebagai contoh, terdapat kisah di mana seorang sahabat sanggup menahan dahaga demi menghilangkan dahaga sahabatnya yang lain terlebih dahulu. Perkara ini sedari dengan sabdaan Rasulullah SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Maksudnya, tidak beriman ataupun sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Seterusnya, cara yang kedua untuk kita mengatasi sifat ananiah ini adalah dengan memupuk sikap hormat menghormati dalam diri, yang mana sikap ini merupakan sikap mahmudah yang sangat dituntut dalam Islam. Hormat menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat bermaksud perbuatan yang menunjukkan rasa khidmat atau takzim kepada seseorang. Menurut teks khutbah Jumaat keluaran Jabatan Agama Islam Selangor tahun 2013, terdapat 3 kategori manusia yang perlu kita hormati. Yang pertama adalah kedua ibu bapa kita, yang mana mereka telah melahirkan kita, telah membela kita daripada kecil sehinggalah dewasa kini. Oleh itu, kita perlu menghormati kedua ibu bapa kita kerana pengorbanan mereka tidak dapat kita balas. Seterusnya, guru, yang mana merupakan insan yang telah mendidik dan memberikan segala ilmu kepada kita untuk berjaya di masa akan datang. Yang malah Islam juga telah mengajar kita untuk sentiasa menghormati guru.
Akhir sekali, pemimpin juga hendaklah kita hormati dan segala suruhan hendaklah kita taati selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Hal ini kerana pemimpin merupakan tonggak utama dalam sesebuah pentadbiran. Segala apa yang diperintahkan akan dilakukan oleh orang yang berada di bawahnya. Namun, jika orang bawahannya tidak menghormati pemimpin tersebut, bagaimana sesebuah pentadbiran itu hendak maju dan dapat menjalani sistem pentadbiran yang aman dan harmoni? Justru itu, sikap-sikap menghormati ini perlulah dipupuk dalam diri kita supaya dapat mengelakkan serta menjauhkan kita daripada mengamalkan sifat ananiah dalam diri. Cara yang ketiga untuk mengatasi sifat ananiah adalah dengan melakukan muhasabah diri. Muhasabah ini merupakan antara kaedah yang terbaik untuk kita kenali kelemahan yang ada dalam diri kita. Malah melalui muhasabah juga kita dapat mengesan penyakit ananiah yang wujud dalam diri tanpa kita sedari. Menurut Saifuddin Bashrun tahun 2011, muhasabah merupakan cara untuk mencapai kualiti hidup yang lebih baik daripada hari ke hari. Bukan sahaja dari sudut perubahan diri, malah dalam bentuk kesyukuran terhadap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Oleh itu, terdapat 3 aspek yang perlu kita muhasabah setiap hari, iaitu yang pertama daripada aspek ibadah, yang kedua menjadi aspek muhasabah dalam pekerjaan, serta yang ketiga muhasabah terhadap kehidupan sosial ataupun aktiviti seharian kita pada hari tersebut. Kesimpulannya, sifat ananiah ini merupakan antara sifat yang dilarang keras dalam Islam. Hal ini kerana implikasi negatif yang diberikan daripada sifat ini sangat besar, merangkumi pelbagai aspek dari sudut masyarakat, agama dan juga negara. Malah perkara ini jika tidak dibendung pada peringkat awal akan menyebabkan orang Islam hidup dalam keadaan kucar-kacir dan saling bermusuhan antara satu sama lain. Situasi ini pastinya memberikan pandangan yang negatif terhadap orang kafir mengenai agama Islam itu sendiri. Malah usaha dakwah yang ingin disampaikan dengan baik kepada orang kafir juga boleh terjejas dengan wujudnya sifat ananiah ini dalam diri seorang Muslim dan juga dalam diri seorang pendakwah. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan berdasarkan kaedah yang telah dinyatakan perlu diusahakan dari awal supaya sifat ini tidak menjadi masalah yang besar dalam agama Islam serta umat Islam sendiri.